Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa wal akhlaqa wal arzaqa wal af'al wa lahu syukru ala isbagi ni'amihi adh-dhahirati wal batinati bil ifdal. Wassalatu wassalam ala nabiyhi wa rasulihi al-mukhtassi bi husni syama'il wa ala alihi wa ashabihi al-mawsufin bil fawadili wal fadail wa ala atba'ihi al-ulama'il amilin bima thabata anhu bid dalail amma ba'du. Sahabat bimbingan Islam yang semoga selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan ke-8 ini kita akan membaca hadis ke-8 yang dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Beliau berkata, Haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Jumai' bin Umar ibni Abdurrahman Al-Ijli imla'an alaina min kitabih. Qala akhbarani rajulun min Bani Tamimin min waladi Abi Halah zawji Khadijah yukna Aba Abdillah an ibnin li Abi Halah anil Hasan ibn Ali qala sa'altu khali Hind ibn Abi Halah wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi an yasifa li minha shay'an ata'allaqu bih faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari laylatal badri atwalu minal marbu'i wa aqsaru minal musyadzabi azimul hamati rajulus sya'ri in faraqat aqiqatuhu farraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunayhi idha huwa waffarahu azharul lawni wasi'ul jabini azajjul hawajibi sawabigha fi ghairi qaranin bainahuma irqun yudirruhul ghadab aqnal irnaini lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man la yata'ammalhu asham kathul lihyati sahlul khaddaini dhali'ul fam muflajul asnan daqiqul masrubah ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah mu'tadilul khalqi badinun mutamasikun sawa'ul batni was sadri aridus sadri ba'idu ma bainal mankibaini dhakhmul karadis anwarul mutajarrad mawsulu ma bainal labbati wa surrati bi sya'rin yajri kal khat arifat yaini wal batni mimma siwa dhalik ash'arudh dhira'aini wal mankibaini wa a'alis sadri tawiluz zandaini rahbur rahati syathnul kaffaini wal qadamaini sa'ilul atrafi aw qal sya'ilul atrafi khamsanul akhmasaini masihul qadamaini yambu anhumal ma' idza zala qali'an yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan dhari'ul mishyati idza masya ka'annama yanhatu min sababin wa idza iltafata jami'an khafidut tarfi nadharuhu ilal ardi atwal min nadharihi ila sama' jullu nadharihi al-mulahadah yasuqu ashabahu wa yabda'u man laqiya bisalam. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala membawakan hadis ini lengkap dengan jalur periwayatannya hingga Hind ibnu Abi Halah radhiyallahu anhu yang mana beliau adalah anak dari Khadijah radhiyallahu anha dan merupakan anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah seorang yang pandai mensifati seseorang. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang agung dari sisi penampilan serta sifat-sifatnya, lagi seorang yang sangat dihormati oleh para sahabat dan orang-orang yang melihatnya. Wajah beliau bersinar sebagaimana sinar bulan saat purnama. Jika dibandingkan dengan orang yang tingginya sedang, beliau lebih tinggi darinya. Tapi jika dibandingkan dengan orang yang terlalu tinggi, beliau berada di bawahnya. Artinya beliau tinggi namun tidak terlalu tinggi. Kepala beliau sallallahu alaihi wasallam besar dengan rambut yang sedikit bergelombang. Jika rambut beliau mungkin untuk dibelah dua di belakang, beliau akan membelahnya. Namun jika tidak memungkinkan, maka beliau tidak membelahnya. Dikarenakan rambut beliau sallallahu alaihi wasallam sedang pendek, tidak melebihi kedua daun telinganya. Warna kulit beliau putih kemerahan. Dahi beliau sallallahu alaihi wasallam lebar. Alis beliau sallallahu alaihi wasallam tipis lagi panjang yang sempurna. Namun kedua alis tersebut tidak bersambung di tengah-tengahnya. Dan di antara keduanya ada daging yang hanya terlihat saat beliau sallallahu alaihi wasallam marah. Hidung beliau sallallahu alaihi wasallam panjang, terpancar cahaya dari atasnya. Orang yang tidak memperhatikan beliau dengan detail akan mengatakan beliau memiliki hidung yang besar dari atas hingga bawah dengan ukuran yang sama. Padahal tidak begitu, beliau memiliki jenis hidung yang panjang
ujung hidungnya cenderung lancip dan tengahnya sedikit meninggi. Hidung yang baik dan ideal. Kemudian jenggot beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jenggot yang lebat. Kedua pipi beliau adalah pipi yang datar, tidak menggembung. Bibir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan bibir yang besar, yang menandakan akan kefasihan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat berbicara. Kemudian gigi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terpisah antara satu dengan yang lainnya, dan ini menunjukkan akan keindahan pada gigi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada bulu yang lembut di antara dada dan pusar beliau yang mulia. Leher beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki tinggi yang ideal, seakan-akan berwarna perak yang jernih, dengan perawakan yang bagus, memiliki badan yang berisi, tidak gemuk dan tidak kurus kering. Dada dan perut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berada pada satu garis lurus, dan dada beliau pun merupakan dada yang lebar. Persendian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan persendian yang lebar, yang menandakan akan kekuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian badan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tertutupi pakaian atau rambut akan terlihat bersinar. Antara pusar dan lekukan atas dada terhubung dengan rambut yang halus seperti satu garis. Namun di atas kedua dada dan perut beliau tidak ditumbuhi rambut. Lengan bawah, bahu dan dada ataslah yang berambut. Lengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan lengan yang panjang dengan telapak tangan yang lebar, dan kulit telapak tangan serta telapak kaki beliau merupakan kulit yang tebal, disertai jari tangan yang cukup panjang dengan panjang yang ideal. Lekukan telapak kaki beliau tidak terlalu tinggi, sedang-sedang saja. Kedua kaki beliau tidak ada lekukannya. Jika dituangkan air di atasnya, air tersebut akan mengalir dan tidak meninggalkan sisa. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengangkat kakinya untuk berjalan, beliau akan angkat dengan kuat tanpa rasa malas. Dan saat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menapakkan kakinya, beliau letakkan dengan cepat. Namun ketika berjalan, beliau berjalan dengan rendah hati, tidak sombong. Dan langkah kaki beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebar tanpa dipaksa-paksakan, seakan-akan beliau sedang berjalan menurun. Jika beliau ingin melihat ke belakang, beliau akan memutar seluruh badannya, dan ini menunjukkan akan kewibawaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau biasa menjaga dan menundukkan pandangannya. Melihat ke bawah atau ke bumi lebih sering dilakukan daripada melihat ke langit. Dan sebagian besar pandangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud untuk bertafakur dan bertadabur. Jika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya. Jika bertemu orang lain, beliau bersegera untuk mengucapkan salam. Dalam hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana sifat kepala beliau yang mulia dan hiasan-hiasan di atasnya, tentang rambutnya, bagaimana alisnya, bagaimana bibir beliau, bagaimana badan, leher, hingga cara berjalan beliau. Akan tetapi, hadis ini diperbincangkan di kalangan para ulama tentang kesahihannya. Dan kebanyakan ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih, karena di sebagian sanad hadis ini ada seorang yang tidak dikenal atau majhul, sebagaimana kata Al-Mizzi dalam kitab Tahdzibul Kamal, begitu juga Ibnu Qayyim. Ditambah lagi dalam hadis ini ada Jumai' bin Umair yang dihukumi oleh Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib nomor 966 sebagai orang yang dhaif lagi berfaham Syiah Rafidhah. Sehingga kita hanya bisa membahas sampai di sini, dan jika ada pelajaran dalam hadis ini yang didukung oleh hadis lain yang sahih, kita benarkan. Namun jika tidak ada hadis lain yang mendukungnya, untuk sementara kita tidak bisa mengatakan apakah itu benar ataupun salah. Wallahu a'lam. Al-Fakir ilallah. Ratno, Kantor Bimbingan Islam di Yogyakarta.